Salah satu program Fakulti Pengurusan Perniagaan yang ditawarkan yang mendapat perhatian ramai dan popular ialah program Diploma in Business Management AB101. Program ini meliputi aspek-aspek seperti pengurusan, asas perniagaan, perakaunan, perniagaan antarabangsa, pengurusan sumber manusia, ekonomi, undang-undang perniagaan, keusahawanan dan pelbagai bidang yang lain. Untuk pengetahuan anda juga, program ini telah mendapat pengiktirafan dari Lembaga Akreditasi Negara (LAN) atau lebih dikenali sekarang sebagai Malaysian Qualification Agency atau MQA. Program Diploma in Business Management bertujuan melahirkan graduan yang memiliki pengetahuan yang kompeten dalam bidang pengurusan perniagaan dan juga bidang-bidang yang berkaitan. Di samping itu, graduan KPTM dilatih untuk menjadi graduan yang bertanggungjawab dan melahirkan warga kerja yang amat berkualiti, berdaya saing dan berketerampilan. Tempoh pengajian pula adalah selama 2 tahun 4 bulan yang meliputi 7 semester keseluruhannya, dengan semester terakhir adalah semester bagi latihan industri. Bagaimana pula dengan peluang kerjaya untuk program ini? Program ini sesuai untuk mereka yang berminat bekerja dengan sektor kerajaan dan swasta sebagai pembantu sumber manusia, pembantu kewangan, pembantu pentadbiran, usahawan dan lain-lain lagi. Di samping itu juga, graduan juga boleh melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan juga PhD di institusi tinggi tempatan dan luar negara dalam bidang tertentu seperti pemasaran, keuangan, pentadbiran, pengurusan atau kelayakan profesional yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pelajar baharu sesi Julai 2020. Selamat datang dan tahniah kerana anda ditawarkan program Diploma Pengurusan Perniagaan Kolej Politeknik Mara Al-Islam. Saya, Puan Nur Ain binti Jupri, selaku koordinator program, akan membantu anda memberi maklumat berkaitan program pengurusan perniagaan dengan lebih lanjut lagi. Diploma Pengurusan Perniagaan merupakan program di bawah Jabatan Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan yang diketuai oleh Ketua Jabatan iaitu Puan Siti Zaitun binti Muhammad Dali serta dianggotai oleh 14 orang barisan pensyarah yang meliputi bidang perakaunan, bidang pengurusan perniagaan dan bidang pengurusan teknologi pejabat. Objektif taklimat ini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan perkara-perkara berikut. Pertama, kalender akademik. Kedua, struktur program. Ketiga, pre-registration iaitu pra-pendaftaran. Keempat, jam temu dan jam kredit. Yang kelima, prerequisite iaitu prasyarat. Yang keenam, tambah atau gugur kursus dan sistem kehadiran. Kalender akademik merujuk kepada rangka kerja aktiviti yang akan diadakan pada semester Julai sehingga November 2020. Sesi kuliah akan bermula pada 6 Julai dan akan berakhir pada 15 Oktober 2020. Di mana tempoh kuliah sepanjang semester adalah 14 minggu. KPTM menjalankan pengajian secara trimester program di mana terdapat 3 kali kemasukan setahun. Kemasukan pada sesi April dikenali sebagai semester pendek.
Tempoh pengajian adalah selama 7 minggu. Jumlah jam kredit yang boleh diambil oleh pelajar pada semester ini adalah antara 6 hingga 10 jam. Bagi kemasukan Julai dan November pula dikenali sebagai semester panjang. Tempoh pengajian adalah selama 14 minggu. Pada semester ini, pelajar layak untuk mengambil subjek ataupun kursus tidak melebihi 20 jam kredit. Struktur program semester 1 merujuk kepada kursus-kursus yang akan diambil oleh pelajar pada semester ini. Terdapat 6 kursus yang perlu diambil oleh pelajar, iaitu bersamaan 17 jam kredit. Bagi kursus nombor 5, pengucapan awam ditawar kepada pelajar yang mendapat keputusan kredit Bahasa Melayu SPM. Manakala Bahasa Kebangsaan A pula ditawar kepada pelajar yang tidak mendapat kredit Bahasa Melayu SPM. Dan akhir sekali, bagi kursus nombor 6, pengajian Islam ditawar kepada pelajar Muslim, manakala etika dan nilai pula ditawar kepada pelajar bukan Muslim. Pra-pendaftaran kursus merujuk kepada pelajar dikendaki mendaftar kursus secara dalam talian bagi kursus yang akan diambil pada semester hadapan. Proses ini dilakukan pada akhir setiap semester sebelum bermulanya semester hadapan dan proses ini melibatkan bimbingan mentor. Itu yang dikatakan proses ini melibatkan mentor dan mentee. Apakah beza antara jam temu dan jam kredit? Jam temu adalah jumlah jam pertemuan pelajar bersama pensyarah bagi satu-satu subjek dalam tempoh seminggu. Contohnya, dalam seminggu, pelajar mempunyai 3 jam temu. Maksudnya, pelajar perlu bertemu pensyarah secara fizikal ataupun online selama 3 jam. Jam kredit merujuk kepada tahap kesukaran bagi satu-satu subjek. Contohnya, bagi subjek ataupun kursus MPU 2412 dan kursus HOC 2013, di mana nombor terakhir dalam kod kursus ini iaitu 2 dan 3 merujuk kepada jam kredit. Prasyarat struktur program merujuk kepada seseorang pelajar perlu lulus satu-satu subjek tertentu sebelum dibenarkan untuk mengambil subjek yang seterusnya. Prasyarat ini boleh dilihat di dalam struktur program yang akan diberikan kepada pelajar. Contoh prasyarat untuk kursus PAC 1123 iaitu Principles of Financial Accounting 2 pada semester 2. Prasyarat untuk mengambil kursus ini, pelajar perlu lulus kursus PAC 1103 iaitu Principles of Financial Accounting 1 pada semester 1. Oleh itu, pelajar perlu menyimak ataupun perlu memastikan struktur program yang mempunyai prasyarat ini. Pelajar perlu lulus satu-satu subjek tersebut sebelum mengambil subjek yang seterusnya. Tambah gugur kursus merujuk kepada proses di mana pelajar perlu menambah sesuatu kursus dan menggugurkan kursus yang lain sekiranya perlu. Tambah gugur kursus ini biasanya berlaku jika terdapat subjek yang gagal.
kehadiran pelajar atau sistem kehadiran. Kehadiran pelajar akan direkod oleh setiap pensyarah kursus. Pelajar diberikan pelepasan kuliah di atas sebab-sebab berikut, iaitu cuti sakit, iaitu MC, kematian ahli keluarga atau kecemasan. Pelajar yang gagal hadir ke kelas atas sebab-sebab berikut perlu memaklumkan kepada pensyarah kursus dan perlu melampirkan sijil sakit atau surat sebagai bukti ketidakhadiran. Selain itu, jika pelajar yang tiada alasan ketidakhadiran akan direkodkan sebagai kosong dan jika lewat akan direkodkan sebagai F. Pelajar yang tidak hadir tanpa alasan akan diberikan notis amaran seperti berikut. Notis ketidakhadiran pertama dikeluarkan bila ketidakhadiran mencapai 7%. Notis ketidakhadiran kedua pula dikeluarkan jika ketidakhadiran mencapai 14%. Dan notis halangan menduduki peperiksaan dikeluarkan apabila ketidakhadiran mencapai 21% dan ini bermaksud pelajar akan gagal sesuatu kursus tersebut dan perlu mengulang pada semester berikutnya. Untuk maklumat lanjut berkaitan dengan program, bolehlah merujuk kepada saya atau menghubungi nombor yang tertera. Selamat maju jaya daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.